Lars, seorang penerbit film, muncul di sebuah rumah persaraan untuk melawat bapaknya, Mikkel, dan berkongsi rancangannya untuk pergi bersama istrinya, Lisa, ke sebuah pondok terpencil dengan niat untuk memberi peluang kedua kepada perkawinan mereka yang tidak berfungsi. Selepas lawatan itu, Lars membeli beberapa peralatan dan menyembunyikannya di dalam keretanya sebelum menuju ke rumah Lisa untuk menjemputnya. Dalam perjalanan, Lisa mengambil sebotol wine dan merungut kerana ia bukan jenama yang dia mahukan. Lars meminta maaf kerana tidak mampu membelikannya yang lebih mahal, tetapi dia memberitahunya bahawa itu tidak penting, bahawa yang paling utama adalah menikmati hujung minggu dan berhubung semula, memandangkan mereka berdua memerlukan masa ini untuk mengeratkan hubungan mereka. Lisa juga mengulas tentang kerja terbarunya, menyebut bahawa dia bercita-cita untuk mendapatkan watak dalam sebuah pementasan teater, tetapi dia masih belum mencapai kejayaan kerana seorang pengarah yang sombong. Lars berasa tersinggung dengan komen itu, menafsirkannya sebagai sindiran yang mencetuskan perbalahan antara mereka berdua. Walau bagaimanapun, Lisa dengan cepat menukar topik, berkongsi rancangannya untuk menghabiskan sepanjang hujung minggu menyediakan skripnya. Setibanya di pondok, Lars melihat tanda-tanda kehadiran orang lain, walaupun tiada sesiapa pun kelihatan di kawasan sekitar itu. Kemudian, sewaktu makan malam di luar, Lars bertanya tentang uji bakat Lisa dan menyebut rakannya Diego, yang pernah bekerja sama dengannya. Lisa berkata mereka serasi bekerja bersama dan mungkin boleh merancang sesuatu. Selepas makan malam, mereka bermain permainan papan, namun kedua-duanya tidak berasa terhibur. Lisa akhirnya berhenti bermain dan masuk tidur, berjanji untuk menyambungnya pada keesokan hari. Keesokan paginya, semasa dia berlatih skripnya, Lars keluar untuk bersiar-siar dan mengutip beberapa batu. Kemudian dia kembali ke pondok dan mendapati bahawa wanita itu tiada di sana. Selepas mendapatkan semula barang-barangnya dari bot tempat dia menyembunyikannya sebelum ini, Lars membawanya ke garaj, mengambil tukul, dan masuk semula ke dalam pondok. Untuk menamatkan riwayatnya, dia masuk secara senyap membawa tukul, namun sebelum sempat bertindak, Lisa kembali dan merenjatnya. Apabila sedar, Lars mendapati dirinya diikat pada kerusi di dalam garaj, sementara Lisa bertanya kepadanya tentang tukul dan alatan lain. Dia cuba bertanya tentang taser itu, namun Lisa mendedahkan dia tahu rancangan Lars untuk membunuhnya dengan tukul dan lemas di tasik. Oleh kerana tidak dapat memahami mengapa dia membawa gergaji rantai, Lars mengaku bahawa kadangkala mayat akan timbul semula dan memberitahunya bahawa dalam fikirannya dia merancang untuk memotongnya kepada cebisan. Tetapi Lisa mengejek ketidakmampuannya kerana tahu dia tidak cukup mahir. Apabila ditanya mengapa dia ingin menamatkan riwayat hidupnya, dia menuduh wanita itu sebagai seorang penipu dan curang kerana dia pernah melihatnya bersama Diego pada satu masa dahulu. Walaupun Lars terkejut dengan perkara itu, Lisa mengejek rancangannya yang naif dan mendedahkan bahawa dia mempunyai rancangan yang lebih baik. Dia juga mahu membunuh lelaki itu. Terungkap bahawa sehari sebelum tiba di pondok itu, dia bercakap dengan jirannya, memberitahu bahawa Lars akan membawanya memburu walaupun dia benci senjata api. Di pondok itu, Lisa menjelaskan dia memberitahu semua orang dia enggan ikut supaya tiada sesiapa mengesyaki. Namun akhirnya Lars memujuknya. Dia merancang menembak Lars dan menjadikannya kelihatan seperti kemalangan. Lars mengejek lakonannya yang buruk. Lisa membalas bahawa lelaki itu memang seorang pelakon yang hebat kerana dia berpura-pura menyayanginya hanya untuk menggalakkannya pergi ke Norway. Walaupun dia tahu semuanya hanya demi kepentingan, dia mengaku bahawa dia masih mahu mempercayainya. Sebenarnya, Lars tidak mempedulikannya dan hanya bertindak demi kepentingan diri sendiri, tetapi wanita itu masih mempercayainya. Selepas satu lagi perbalahan yang penuh dengan ejekan tentang kemahiran lakonannya yang terhad, Lisa mencadangkan untuk keluar berjalan-jalan bagi melaksanakan rancangan mereka, tetapi Lars enggan. Apabila wanita itu mengugut untuk membunuhnya di situ juga, jika dia tidak mahu mendengar, muncul Victor, rakan Lars yang memukul Lisa dengan penyodok dan menyebabkannya pengsan. Imbas kembali menunjukkan bahawa Lars meminta bantuan Victor untuk menamatkan riwayat istrinya, menawarkannya separuh daripada wang insurans Lisa hampir $50,000 dan memberi amaran kepadanya agar datang tepat pada waktunya. Kembali ke pondok, keadaan telah berubah. Ini Lisa sedang ditahan oleh Lars dan Victor. Lisa mengejek Lars kerana memasukkan orang bodoh seperti Victor ke dalam rancangannya.
Lars mengaku bahwa dia merancang untuk membunuhnya dan dia mengarahkan Victor untuk mengerat tubuhnya sebelum menenggelamkannya. Lars bertanya mengapa Lisa mahu menghilangkan nyawanya, yang dijawab oleh wanita itu bahwa itu karena dia tidak pernah bahagia dengan sikapnya yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan dia kehilangan segala-galanya karena berjudi dan berhutang. Dia juga menyebut bahwa mereka hampir kehilangan segala-galanya, rumah, kereta, dan pondok mereka disebabkan oleh lelaki itu. Lars menuduhnya ingin menggunakan insuransnya dan dia mengaku bahwa niatnya adalah untuk bebas dan hidup seperti yang dia bayangkan selama ini. Apabila mendengar perkara ini, Victor mendedahkan rahasia Lars. Dia juga mahukan uang insurans Lisa dan telah menjanjikannya $50,000 untuk membantunya. Apabila memahami bahawa seluruh strateginya bukan sekadar tentang Diego, Lisa cuba meyakinkan Victor bahawa dia harus menyebelahi pihaknya dan mendedahkan bahawa insurans itu sebenarnya bernilai $3 juta dan dia sanggup berkongsi dengannya. Kedua-duanya mula menawarkan jumlah yang lebih besar. Lars cuba merampas pistol daripada mereka dan secara tidak sengaja menembak jari Victor. Kemudian tercetus perbalahan tentang sama ada mereka perlu membawa Victor ke hospital, tetapi dia cuba pergi sendirian dan Lars menembaknya. Lisa menuduh Lars membunuh Victor lalu pergaduhan tercetus. Lars tidak sengaja melepaskan tembakan ke siling, namun mereka mendengar jeritan dan melihat 3 lelaki jatuh bersama runtuhan: Roy, Peter, dan Dave. Mereka memecahkan kunci, masuk, dan memutuskan untuk tinggal di sana sehingga keadaan di luar selamat. Mereka memakai pakaian Lars dan bersembunyi di loteng, memerhati yang lain. Tetapi Lars secara tidak sengaja menembak siling, mencederakan Roy yang jatuh ke lantai dalam keadaan cedera parah. Ketika itu, Lars dan Lisa dikejutkan oleh lelaki-lelaki tersebut dan Peter mendedahkan dia tahu mereka bermasalah serta salah seorang membunuh Victor. Mereka saling menuduh, namun Peter mencelah dan berkata dia tidak peduli. Peter kemudian memperkenalkan diri serta menjelaskan mereka melarikan diri dari penjara dan menjumpai pondok itu. Sebagai bekas bantuan, Peter mengambil kesempatan dan meminta uang sebagai balasan bantuannya. Apabila mereka dipaksa memberi lebih, Lisa mengaku mempunyai simpanan, namun perlu menunggu bank dibuka pada hari Isnin. Peter bersetuju lalu meminta Dave melepaskan Lars dengan berat hati. Selepas meninggalkan pasangan itu di tingkat bawah, mereka naik ke atas untuk merawat luka Roy sambil menyoalnya. Peter bersetuju menjelaskan bahawa itu adalah kerana mereka tidak lagi memberi nilai kepada perniagaannya, bukan sekadar kerana wang. Di bawah, Lars dan Lisa kekal terikat dan terdedah. Lisa mengaku bimbang tentang hubungannya. Dia mencintai Lars sejak awal dan mereka membayangkan masa depan bahagia bersama, namun gagal. Lisa juga mengaku curang dengan Diego kerana kecewa, namun Diego tiada arti baginya. Sambil mendengar, Lars merenung bola biliar di meja, berfikir untuk menggunakannya demi kebebasannya. Dia menipu Roy agar turun dan meminta izin ke tandas. Apabila berjaya, dia memukul Roy hingga pengsan lalu melarikan diri. Lisa juga berjaya melepaskan diri dan mengikutinya. Oleh kerana tiada berita tentang Roy untuk seketika, Peter dan Dave turun untuk mencarinya. Tetapi mendapati pasangan itu berjaya melarikan diri. Lisa cuba memandu tetapi kembali ke pondok kerana dia tidak menemui kunci. Akhirnya dia melihat kunci bot. Walau bagaimanapun, Roy kembali dan merampasnya. Dia cuba mengalih perhatian lelaki itu dengan berbual dengannya, sementara Lars menyelinap di belakang Roy. Rangkap itu terbongkar apabila Roy mengesan bahaya dan satu lagi pergaduhan berlaku di mana Lars membunuh Roy dan berlari ke almari bersama Lisa untuk bersembunyi. Di sana, Lars mengakui kesilapannya dan meminta maaf kepadanya serta buat kali pertama memuji lakonannya, menyatakan bahawa lakonan terbaiknya adalah apabila dia berjaya mengalihkan perhatian Roy. Apabila mendengar ada bunyi yang menghampiri, Lars menyerahkan kunci bot kepadanya dan memintanya untuk pergi, memberi jaminan bahawa tidak lama lagi dia akan menyusul. Tidak lama kemudian mereka menyerang Peter dan keluar dari kabin, namun Peter melompat mengejar mereka. Dengan pisau di leher Lisa, Peter cuba menolak muka Lars ke arah mesin pemotong rumput, tetapi sebuah kereta yang dipandu oleh Michael melintas tepat pada saat itu dan melanggar Peter.
6 jam lalu, seorang tua kejiranan nampak pintu pondok terbuka lalu menghubungi Mikkel dari rumah persaraan. Mikkel meyakinkan itu hanya anaknya dan istrinya, kemudian coba hubungi Lars, tiada jawaban. Bertekad untuk bertindak, dia sendiri menuju ke sana. Penyambut tetamu coba menghalangnya, tetapi Mikkel memukul kepalanya dengan tongkatnya dan melarikan diri selepas mencuri kunci kereta. Akhirnya dia tiba di pondok itu dan membantu Lisa dengan menembak kaki Dave yang telah memerangkapnya, tetapi kemudian Peter muncul dari belakang dan menikam warga emas itu. Kemudian dia meminta Dave untuk menutup lukanya sementara dia mengejar Lisa ke arah bot. Lars juga masuk dan menembak Dave sebelum kembali kepada bapaknya yang sedang nazak. Sementara kedua-duanya menikmati matahari terbenam terakhir dalam saat-saat terakhir mereka bersama, Lars melihat Peter membawa Lisa pergi di dalam bot dan dia berpaut pada tali supaya tidak kehilangannya. Apabila dia akhirnya berjaya memanjat ke atas bot, Lars dan Lisa berdepan dengan Peter dalam pergaduhan yang sengit dan berjaya menolaknya ke dalam air. Lars akhirnya terperangkap dengan tali, tetapi wanita itu membantunya dan berjaya membawanya naik ke atas. Kedua-duanya kembali ke pondok dalam keadaan keletihan. Di halaman, Lisa berpikir bahwa mereka telah berjaya, tetapi Lars tahu bahwa masalah mereka masih belum berakhir karena mereka masih mempunyai banyak hutang yang belum selesai. Mereka merancang sesuatu dan berpura-pura tidak bersalah mendakwa diserang lelaki itu. Lama-kelamaan, mereka dianggap wira kerana menghapuskan penjenayah yang melarikan diri dari penjara. Pasangan itu menyertai pelbagai temu bual televisyen, di mana Lars mengumumkan bahawa dia akan mengarahkan sebuah filem berdasarkan seluruh tragedi ini. Produksi itu menjadi satu kejayaan, dijual dengan nilai berjuta-juta, dan akhirnya memberi mereka peluang untuk keluar daripada masalah mereka. Pada akhirnya, mereka merakam satu babak yang meniru dengan tepat saat mereka terperangkap di ruang bawah tanah. Apabila perkahwinanmu mula karam dan hutang menenggelamkanmu, lupakan terapi. Rancanglah untuk saling membunuh, jemput beberapa orang banduan, tambahkan ayah dengan tongkatnya, dan yang sangat penting, rakam semuanya. Pada akhirnya, jika kamu tidak berakhir di kerat-kerat, kamu sentiasa boleh menjual haknya dan bergaya sebagai wira di waktu perdana. Tiada apa yang menyelamatkan cinta seperti kontrak Hollywood yang bagus, bukan? Sekarang pilih salah satu daripada video ini.